Mesyuarat Majlis Kepimpinan Yayasan atau dikenali sebagai MKKY dibentuk berasaskan kepada konsep bermuafakat membangun modal insan. MKKY menjadi wahana terpenting dalam melancarkan kerja jentera NGO, khasnya dari pelbagai yayasan ke arah merealisasikan sasaran modal insan dan menjayakan gerakan bersepadu dalam memperkasakan agenda Melayu. Objektif utama MKKY adalah untuk memajukan pelan induk permuafakatan pemimpin-pemimpin yayasan untuk menangani isu-isu pembangunan modal insan. Kedua, menggalak dan mengguna pakai amalan terbaik oleh kepimpinan yayasan untuk dikongsi bersama dalam memajukan program-program pembangunan modal insan. Ketiga, berkongsi sumber maklumat, pengalaman dan kepakaran dalam memperkasakan agenda pembangunan modal insan. MKKY dianggotai oleh yayasan-yayasan negeri seluruh Malaysia, mengadakan mesyuarat berkala 2 kali setahun dan kali ini merupakan mesyuarat kali ke-20. Seramai 59 delegasi yang hadir dan Yayasan Negeri Perak mengambil giliran menjadi tuan rumah. Lokasinya Swiss Garden Golf Resort and Spa di Lumut. Pembina ataupun muafakat ataupun pemuafakatan Badan Ilmiah Nasional sebagai wahana memobilisasikan penyertaan rakyat dalam dasar-dasar pembangunan dan pendidikan kerajaan wajar terus memainkan peranan sebagai badan bertindak pendidikan Melayu dan Bumiputera. Fokus gerak kerja pembina kepada pembangunan modal insan, warga muda Melayu dan Bumiputera khususnya, serta rakyat Malaysia amnya melalui kecemerlangan pendidikan dan juga latihan kemahiran amatlah dialu-alukan. Justru, inisiatif pembina membentuk Majlis Kerjasama Kepimpinan Yayasan sebagai forum kolaborasi strategik antara semua yayasan peringkat negeri dan juga nasional di seluruh Malaysia memang bertepatan sekali. Pembangunan modal insan melalui pendidikan dan latihan telah dibincangkan dengan terperinci agar yayasan memainkan peranan utama dalam membantu memacu modal insan melalui latihan-latihan kemahiran. Di samping berkongsi pengalaman dan amalan-amalan terbaik sesama yayasan yang terbukti berjaya menerusi kerjasama yang utuh yayasan negeri di seluruh Malaysia. Pembina juga ada menjalin hubungan dengan agensi-agensi di peringkat pusat melalui kementerian-kementerian. Jadi ada 6 kementerian yang terlibat secara direct dengan pembina, selain daripada Kementerian Kemajuan Luar Bandar yang mana pengusinya adalah menterinya sendiri, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pertanian, Kementerian Belia, dan dulunya oleh sebab Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelajaran antara dua, sekarang ini telah digabung jadi satu saja. Jadi melalui usaha ini kita akan dapat membantu dan juga akan dapat mengendengahkan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang kita harap akan dapat kita selesaikan bersama. Modal insan akan terus menjadi pemangkin kepada kecemerlangan Malaysia dalam mencapai negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Sejajar dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa negara tiada pilihan lain melainkan melangkah ke era ekonomi yang berpaksikan pengetahuan penuh dan berinovasi. Dengan demikian, mendaya upayakan modal insan yang bermotivasi tinggi dan bertaraf dunia adalah satu keperluan dan bukan lagi kemewahan, justeru menjadikan MKKY sebagai medium forum kerjasama strategik yang terbaik. Okey, terima kasih. Kita kerajaan negeri sentiasa akan membantu memberi bantuan apa yang diperlukan oleh NGO-NGO seperti yayasan yang ditubuhkan itu untuk mereka mengenal pasti kumpulan sasaran mana yang mereka nak latih, dan setiap yayasan itu dia mempunyai kumpulan sasaran yang nampak serupa tapi dia tak sama antara satu dengan lain. Jadi selalunya kita akan membantu dari segi peruntukan kewangan, okay? Dan kita nak tahulah
kita pantau dari masa ke semasa tentang pencapaian dan objektif yang disasarkan itu tercapai ataupun tidak. Okay. Dalam memantapkan wawasan keberhasilan modal insan yang holistik, langkah-langkah membangunkan projek Scorecard Melayu dan Bumiputra yang merekod, memproses, menganalisis data-data prestasi pelajar sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi IPTA dan IPTS dirancang dengan menyeluruh dan komprehensif. MKKY dengan usaha sama pembina juga menumpukan usaha-usaha untuk menyediakan akses dan peluang-peluang untuk pelajar yang tercicir agar golongan ini tidak terpinggir dari arus kehidupan. Kita bekerjasama rapat dengan pihak IPTA, umpamanya dengan pihak UiTM. Dia perkenalkan satu program baru untuk yang dinamakan sebagai MDAB tu, mengubah destiny anak bangsa, dan bekerjasama rapat dengan pihak Majlis Amanah Rakyat. Mereka turun ke Padang untuk mencari calon-calon ini, pergi rumah ke rumah. Dan untuk makluman, pada 20, 21 dan 22 hari bulan Disember ni, kita akan buat seluruh Perak serentak. Okay, antara UiTM dan juga program Majlis Amanah Rakyat akan pergi rumah ke rumah berdasarkan data yang diberikan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Kita tahu alamat pelajar-pelajar ni yang ambil SPM ni, dan kita akan pergi ke rumah-rumah untuk pastikan dia mendapat tempat untuk melanjutkan pelajaran di IPTA. Kalau dia tak sesuai dengan UiTM, khusus tu kita ada MARA turun dengan berbagai institusi dia, daripada Giat MARA, IKM, KKTM, UniKL, College Professional MARA dan sebagainya. Tentu ada mana-mana kursus dan juga institusi yang dia akan dapat masuk. Misal sekarang ni saya dengar di institusi MARA juga ada menawarkan program animation, okay, 3D animation. Semua ni adalah program yang di-create berasas kepada demand daripada orang ramai, dan berbagai-bagai kursus-kursus yang lain lagi lah. Menurut pengerusi MKKY, Tan Sri Hashim Mion, angka-angka profesional Melayu dan Bumiputra agak merundum. Konsep dan definisi modal insan yang berteraskan kepada keterampilan, kebolehan ilmu kemahiran, pengalaman dan jaringan yang dimiliki setiap individu perlu terus dibangunkan berperingkat-peringkat. Justru, mekanisme yang terbaik untuk dilaksanakan adalah mengembling jentera yayasan dalam memperkukuhkan hala tuju dan gerak kerja yang berterusan. Jadi telah ada usaha-usaha yang dilaksanakan di mana agensi-agensi, institut-institut di bawah beberapa yayasan negeri itu bergabung untuk mengutarakan dan mengenengahkan projek-projek bersama. Dan satu perkara yang telah nampak ialah pada tahun lepas pihak kerajaan melalui EPU ada menyalurkan sejumlah wang hampir 2 juta kepada beberapa institut latihan kemahiran di bawah beberapa yayasan, dan setakat ni mereka telah pun diagih-agihkan, telah mendapat pun peruntukan tersebut, dan ini adalah usaha bersama antara beberapa yayasan. Jadi itu saya nampak salah satu outcome yang sangat positif lah, hasil daripada gabungan antara beberapa yayasan. Kekuatan jaringan yayasan melalui MKKY adalah wadah pembelaan dan pembinaan generasi masa hadapan. Justru, baik masyarakat atau kerajaan, sokongan kepada gerakan seumpama ini perlulah sentiasa ditingkatkan.